Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, 25 jenis kerosakan badan kita dan menjadikan sampai boleh berpenyakit sehingga ekstrim. Saya buat cerita sampai boleh kanser pun ada penyebabnya, ada kaitannya dengan kalau tak cukup tidur. Jadi malam ni sebelum kita tidur, apa salahnya kita cerita sikit sebanyak tentang apa baiknya, apa buruknya kalau tidur ni menjadi masalah nanti. Okey, saya nak cerita pada anda sekalian, iaitu yang penting sekali ialah nombor satu yang paling kita risau tentang tidur ni ialah soal panjang atau pendek umur. Itu memang kita tak ada kontrol. Memang Allah SWT yang kata tak boleh 1 minit lambat, 1 minit awal, atau sesaat pun tak boleh cepat, tak boleh lambat. Itu betul. Kita mengaku dan kita akur. Tetapi melalui sains, you tahulah orang sains ni dia buat kajian secara ni big scale. Ada orang buat kajian, orang yang cukup tidur rupanya dia panjang umur. Konsep Ikigai, iaitu orang-orang yang daripada Japan, daripada California yang buat study long life tu, panjang umur. Greece, Sardinia dan sebagainya tu. Jadi mereka tu semua tu tidurnya memang mencukupi sangat-sangat, dan mereka ada orang panggil siesta. Jadi kalau kita, Rasulullah SAW dah memang suruh kita tidur siang sikit tu, kailulah tu kan, tahu tak? Yang lepas Zuhur, setengah orang kata sebelum Zuhur, dalam 20 minit tu memang powerful betul. Jadi ada kaitannya, orang dah ajar, kita dah dapat pelajaran tu, cuma kita tak apply saja. Jadi nombor satu ialah panjang umur. Jadi kalau kita tak cukup tidur, kita pendek umur lah. Itu secara sains. Okay? Baik, nombor dua ialah kalau dari sudut kaitan dengan tidur juga tadi, kita punya recovery, kita punya kesembuhan. Kalau kita letih ke, sakit ke, atau baru baik daripada sakit dan sebagainya, recovery kita tu lebih cepat. Dan kita boleh dapat energi lebih banyak daripada biasa kalau kita cukup tidur dibanding kalau kita tak cukup tidur. Jadi kerosakan badan kita mula-mula tak nampak secara fizikal, nampak secara komplain je. Aku rasa letih lah, rasa tak semangat lah. Tu orang panggil recovery dan re-energizing punya efek akan terganggu. Rosaknya nampak daripada komplain. Tapi rosak seterusnya selalunya bila orang tak cukup tidur ni, dia lebih stres. Dan kadang-kadang disebabkan stres, menyebabkan dia tak cukup tidur. So dia macam vicious cycle. Mula daripada stres, tak boleh dikeluarkan daripada kepala you, terbuku je kat situ, maka dia lebih banyak stres, lebih banyak lagi yang bermasalah, tak boleh tidur. Maksudnya the number of hours you get is less because you are very, orang kata apa, risau dan sebagainya. So ini pun nak kena dibetulkan dulu. Jadi sama ada you betulkan stres dulu, yang tu yang tepat sekali, barulah dapat tidur dengan lebih nyenyak. Tetapi kalau tidur tak nyenyak, ataupun tidur tak betul, ataupun tidak cukup, dia punya kualitinya pun terganggu, maka you boleh jadi stres juga. Okay? Contohnya you akan dapat masalah, contoh-contoh seperti orang yang jadi anxious, gelisah, dan you dah mula tak happy lagi dah hidup you. Walaupun hari biasa, tapi kalau malam semalamnya tidurnya terganggu, memang hari ini, kalau hari Isnin biasanya you boleh tahan juga, sekarang Isnin tu become lebih sensitif, terutama sekali kalau you pergi kerja lah kan. Dan you senang dapat kemurungan. Ini boleh merosakkan kita punya emosi lah. So kita cerita benda yang memabitkan tentang emosi dahulu. Boleh? Seterusnya ialah, ada tak sesiapa yang sini ada masalah hot flushes? Jadi kalau you tak cukup tidur, kadang-kadang hot flushes boleh menyebabkan you susah nak tidur. Tetapi kalau you tak cukup tidur, you punya hot flushes, orang yang ada masalah menopause, dia lebih teruk bila dia tak cukup tidur. Faham tak? Okay? Dan orang yang cukup tidur, dia punya menopause boleh lebih kontrol. Ataupun dia punya fibroid kadang-kadang. Ini cerita fibroid semua ni ada kaitan dengan tidur. Sebab tu saya pun tak stres sangat bila saya cerita tentang tidur dulu-dulu, sebab saya ingatkan tidur lah. Saya tahu yang tidur kalau tak cukup tu bermasalah, you become moody, you jadi lebih macam macam sensitif. Itu kita semua pun faham kan. Mengantuk tu biasalah kan. Tapi rupanya ada kaitan dengan penyakit seperti fibroid pun. You tahu kan fibroid? Orang perempuan semua tahu kan? Yang timbul macam ketul-ketul sampai sebesar buah kelapa pun boleh, fibroid ni. Okay?
di dalam you punya rahim atau dekat-dekat ovary you dan sebagainya. Jadi bladder pun boleh menjadi masalah. Apa tu pundi kencing. Orang yang maksudnya bila you tak cukup tidur, of course kalau you ada masalah bladder, tidur you terganggu. Itu punca-punca penyebab you tak boleh tidur kan. Tapi bila lama sangat tak boleh tidur, dia reverse balik menyebabkan you sensitif kepada sikit-sikit nak kencing. Ada kaitan dengan masalah kortisol, ada hormon. Dan of course yang penting sekali kalau you selalu sangat tak cukup tidur, you mungkin dapat kembung yang lebih kerap daripada biasa. Tengok, selalunya kembung menyebabkan tak boleh tidur. Tapi tak boleh tidur pun boleh menyebabkan you jadi kembung. Pasal apa? Sebab hormon-hormon yang enzim-enzim yang mencernakan pemakanan dengan lebih baik sudah terganggu. Baik, kita sambung. Seterusnya, you punya kerosakan pergi ke otak dulu. Kita cerita pada otak. Sebab otak ni boleh nampak juga kadang-kadang. Sebab apa? Memory you. Peringatan. Daya peringatan tu jadi kurang daripada biasa. Dan you punya fokus. You dah tak berapa boleh fokus. Contohnya kalau saya malam semalam tak cukup tidur, hari ni saya kena buat presentation kepada you, senyum ni senyum kena paksa je kan. Mata tu macam mana you nak pretend pun dah jadi macam panda eye. Macam apa tu burung hantu punya mata, faham tak? Orang kata ada eye bag dan sebagainya. Jadi kerosakan tu dah nampak daripada you punya, orang kata apa, aura you sendiri, daripada you punya perawakan you pun, keterampilan you terganggu. Seterusnya, kalau you selalu tak cukup tidur, you senang naik berat badan you. Sebab apa? Masa tidurlah ada satu proses di antara liver, antara you punya enzim dan bakteria-bakteria you. Waktu malam tu dia proseskan sehinggakan fat you. Burning of fat berlaku antara pukul 12.30 malam atau pagi tu sampai pukul 3 pagi. That's the best time. Dan masa tu juga growth hormone. Tahu apa dia growth hormone? Kalau budak-budak dia lebih grow lah, besar. Tapi kalau kita yang dah besar ni, dia buat apa? Dia lebih mententeramkan jiwa you dan mententeramkan semua sel-sel you. Dan masa itulah dia repair. Jadi kalau tak ada repair, lama-kelamaan akumulasi, terus kita tampal, kalau nak repair secara realistik, biologically, masa tidur itulah dia boleh repair. Jangan tampal-tampal je kan. Kalau sakit makan ubat je, itu maksudnya tampal-tampal. Tapi kalau secara fiziologinya, masa malam tu lah yang you tidur 6-7 jam tu, that is the best. Dia boleh repair. Baik. Seterusnya, you akan menjadi masalah, ada kaitan dengan otak juga. Bila tak cukup tidur, dia orang panggil cranky. Cranky ni maksudnya you rasa macam tak apa nak betul nak balance, tapi ada kaitan dengan kempunan. You akan lebih banyak kempunan bila tak cukup tidur. Ni yang mula makan banyak ni, faham tak? Ni yang senang jadi apa? Gemuk. Okey. Ada kaitan dengan otak juga. Dia senang membawa you ke arah lebih cepat tua, nombor satu. Pemikiran pun susah nak fokus. Maka dia jadi dementia. Tahu tak dementia? Suka lupa-lupa. Dan bila lupa-lupa, ke arah mana kita pergi nanti? Ke arah Alzheimer's disease. Penyakit nyanyuk. Nombor seterusnya ialah orang yang tidur tak cukup. You punya sugar punya maintenance akan terganggu. Bila sugar maintenance terganggu, maka senang kena apa? Penyakit apa? Diabetes. Dan pula kalau you kena diabetes dan tidur tak cukup, dahlah kencing kerap sebab you ada diabetes kan. Tu menyebabkan antara tidurnya terganggu. Tapi kalau dah kontrol pun diabetes, tapi susah lagi you nak apa? Tidur, okey, dan tidurnya tak cukup juga, maka you akan bertambah teruklah kontrol diabetes. Orang yang tak cukup tidur, jaga baik. Kalau you diabetes, berhati-hati dengan tak cukup tidur. Make sure you kena cari jalan tidur supaya mencukupi. Dan masalah jaga baik-baik. Kalau you tak cukup tidur, check you punya glukos tu. Ada masalah tak? Okey. Seterusnya, atherosclerotic. Maksudnya nombor 12 ni, atherosclerotic ni senang. You punya blood kolesterol pula boleh melekat-lekat. Tahu tak? Yang melekat-lekat kat pembuluh darah. Yang orang kata 70% blok kan, nak bubuh stent dan sebagainya. Lebih cepat you kena dengan masalah tak cukup tidur ni.
Bayangkan, asal-usul cuma tak cukup tidur. Yelah, kalau sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu tak apa. Tapi kalau dah berbulan-bulan you ada insomnia ataupun sleep apnea. Satu insomnia. Insomnia tu bila tidurnya tak cukup, 3-4 kali seminggu, dah lebih pada 3 bulan, itu diiktiraf sebagai insomnia. Sama juga kalau you ada sleep apnea, maksudnya you disebabkan ada masalah hidung you ke, masalah berdengkur dan sebagainya, sampai you tak boleh bernafas kan, terbangun, lepas tu you tak ada nafas tu, sesak nafas you, lepas tu you tertidur balik, berdengkur balik. Selalunya isteri you komplain gila-gila, dan selalunya you dah gemuk pun masa ni. So berhati-hati, tidur terganggu tu menyebabkan boleh lekat banyak plak ni, maka senang kena cardiovascular disease. Cardiovascular apa dia? Penyakit jantung. Dan kalau sikit-sikit tak apa, kalau tak jaga betul, dia boleh jadi heart attack. Tak heran disebabkan tidur terganggu dan tak cukup tidur, boleh sampai membawa kepada penyakit jantung. Okey, baik, seterusnya. Yang ni kena hati-hati. Ada kes yang dah mengatakan orang yang tak cukup tidur, dia boleh jadi, tadi saya guna perkataan cranky kan. Tapi kalau bahasa kampung saya, jadi biol. Jadi tak betul, pemikirannya terganggu, sensitif, bahkan kalau dia pula ada family history yang kadang-kadang pemikirannya terganggu, maksudnya ada mental illness, dia lebih senang menjadi masalah. Okey, dan ni orang panggil psychiatric problem lah. Dan selalunya mereka ni boleh memikir benda-benda yang pelik-pelik. Kalau tak sampai jadi kegilaan, mereka boleh jadi depressed, sampai boleh murung, sampai boleh memikir sampai nak bunuh diri pun ada. Asal usulnya disebabkan oleh apa? Tidur terganggu ataupun rosaknya tidurnya boleh merosakkan badan dan mula daripada otak dahulu. Banyak saya cerita malam ni dari sudut pemikiran. Tadi saya juga cerita yang berat badan you boleh meningkat kalau tak cukup tidur, tapi dah dibuat kajian di negara-negara yang maju seperti Amerika, Europe, Australia, bahkan tempat-tempat seperti Singapura pun mesti dah buat kajian mengatakan road accident, kemalangan jalan raya meningkat bagi mereka yang risikonya kalau tak cukup tidur, risikonya cukup tinggi. Bahkan 1 in 5 daripada rakyat kita sekarang yang dalam keadaan hidup moden kononnya, cara dia mereka pergi kerja pun sampai berjam-jam, balik pun berjam-jam, kadang-kadang tidur tak cukup, ada masalah rumah tangga lagi dan sebagainya. Masya Allah, you boleh bayangkan tak, dengan letih, lesu, tak boleh recover lagi, tidur pula tak mencukupi. Memang road accident antara puncanya ialah tak cukup tidur. Dan ada orang buat lagi kajian, orang boleh tertidur sambil bawa kereta sampaikan 1/6, 1/7 ikut keadaan. Maksudnya setiap 7-8 orang, kalau bawa jauh sikit daripada 1-2 jam tu, mereka sampai boleh tertidur di steering. You bayangkan, bahaya tak? Jangan main. Saya boleh faham macam mana feeling bila you orang panggil termengantuk, okey? So jaga baik-baik. Micro sleep ni dalam bahasa lainnya ada terminologi yang dipanggil micro sleep. Tidur sewaktu you tengah buat kerja. You bayangkan. In this case you tengah bawa kereta. Sama juga kalau you tengah operate machine dan sebagainya, is very dangerous, betul tak? Right. Selalunya antara 6 hingga 8 jam, bergantung. Setengah orang 6 jam dah cukup, setengah orang 8 jam baru cukup. Tapi kalau atas pada 9 jam tu dah lebih gila. Okey, maksudnya tak bagus, ada sesuatu yang tak kena dengan badan you. Atau bawah pada 4 jam pun you kata dah cukup, mungkin tu tabiat. Dia bila dah lama kelamaan you rasa cukup, tapi sebenarnya body you tak cukup. Orang buat kajian sains mengatakan average 6 to 7 hours lah yang agak sederhana. Okey. Tapi kalau kita yang tidur 4 jam malam, lepas tu kita tidur siang kailulah besok, sebab kita bangun malam untuk 1/3 malamnya untuk mendekati kita dengan Allah, itu tahajud dan sebagainya, itu memang tepat sekali. Tetapi dengan syarat you balance dia balik dengan kailulah waktu siang nanti. Itu sebabnya baru saya faham kenapa kailulah tu dibagikan dan digalakkan untuk orang Islam, betul tak? Nombor 17, anda pernah dengar tak? Sekejap, tadi saya lupa nak cerita yang apabila penyakit jantung tadi, dia juga ada kaitan kalau tak cukup tidur, orang tu selalunya blood pressure-nya meningkat. Dia punya blood pressure selalunya tinggi daripada orang yang biasa. Bukan orang biasa saja, dia juga, tapi kalau dia yang cukup tidur,
dia ambil blood pressure besoknya lebih tenang kalau dibandingkan kalau malamnya dia tak cukup tidur. Boleh faham maksud saya tak? Jadi kalau selalu sangat you tak cukup tidur, jadi selalu juga you punya blood pressure meningkat, dan kalau terlalu lama blood pressure you meningkat, you tahulah masalah blood pressure kalau tinggi sangat, akhir-akhirnya boleh masalah jantung, masalah stroke pun. Pernah dengar kan? Alright, so seterusnya saya nak maksudkan di sini ialah nombor 17 ialah ADHD. Didapati kalau terutama sekali kanak-kanak, tetapi orang dewasa pun ada masalah ni sebenarnya. Cuma diperkenalkan lebih kepada attention deficit hyperactive disorder. You pernah tengok tak budak-budak yang selalu kita kata apa ni budak ni tak boleh duduk diam dan sebagainya, selalu kita salahkan cuma katakan makanan yang bergula ataupun terlalu tinggi karbohidrat. Saya faham. Itu betul. Tetapi kalau ditambah pula dengan tak cukup tidur, kalau you tengok pergi ke kelas kindergarten, budak-budak yang selalu baru nak start pergi sekolah, dia tak banyak berdrama kan. Kalau dia suka, dia suka. Kalau dia tak happy, dia menangis, merengek-rengek ataupun tak boleh duduk diam, cikgu yang berpengalaman selalu bagi tahu kepada bapaknya, kepada katakan kita hantar cucu kita pergi baru masuk kindergarten, cikgu sekolah yang berpengalaman boleh bagi tahu. Okey, dia tanya, ni cucu encik ni semalam cukup tidur tak? Kadang-kadang dia telefon you pun suruh datang ambil kat sekolah. Pasal apa? Budak ni dah terlalu tak boleh kontrol dah. Jaga baik. Dia jadi macam, dia dah lah memang hyperaktif. Dia jadi super hyperaktif. Baling-baling benda pula. Tendang-tendang pintu, kaca-kaca takut pecah semua. Cikgu suruh bawa balik. Pernah dengar cerita macam ni? Memang ada penyakit ADD ataupun ADHD, attention deficit dan sebagainya ni. Tetapi dia selalunya under control kalau tidurnya cukup. Faham tak maksud saya? Alright? So you berhati-hati sebelum you tuduh dia ada masalah ADHD, cek tidurnya dahulu. Selalunya cikgu dapati kalau dia dijaga dengan kasih sayang dan tidurnya cukup, selalunya of course kalau jaga pemakanan pun tidak merepek, tak banyak gula, memang tepat budak tu boleh recover. Kalaupun dia dah ada ADD. Okey, number seterusnya iaitu dia punya learning process. Kalau kita tidur cukup, kita punya daya pembelajaran. Kalau you masih belajar lah ataupun you nak belajar. Katakan you daripada semalam tak cukup tidur. Tidur yang paling abdal, dia ada circadian rhythm. Maksudnya kita ni ada body clock. Dia ada 4 kali dalam tidur kita. Daripada sekian waktu sampai pagi, dia ada 4 ruang untuk kita naik turun dia punya curve tu. Sampai REM sleep. Pernah dengar tak yang mata bergerak kiri kanan macam tu kan? Kadang-kadang sampai kita boleh memimpi-mimpi semua tu. Itu satu daripada yang kita cari-carikan supaya kita boleh turun. Lepas pada REM sleep tu kita akan turun ke delta wave. Delta wave itulah yang paling deep sleep sampai boleh mimpi yang boleh lebih dinamakan mimpi itu. REM sleep sebenarnya masih superficial. Dia belum lagi peringkat mendalam tidur you. You kena cari banyak yang delta. So kalau dapat 4 kali delta belah malam, cun lah. Sebab kita kena tenang. Lepas tu kita cuba relax sikit. Lepas tu cuba sejukkan tempat tidur dan sebagainya, gelapkan. Tapi yang penting sekali kalau dah dapat tenang, 10.30 hingga 10.45, pukul 11 tu satu wave dia. Lepas tu every 45 minutes to 1 hour and a half dia akan datang lagi satu wave. Okay, so 1.5 hour satu wave macam tu. Faham tak? Wave-wave ni kalau dia dapat 4 kali semalam, memang cun lah. Okay, baik. Jadi pembelajaran you lebih senang tangkap kalau you cukup tidur. Kalau nak ambil exam pun, dulu saya banyak kali buat silap sebagai doktor. Student. Memang kita kena belajar macam-macam kan. You fikirkan kadang-kadang setahun punya pembelajaran nak kena pergi exam esok, dalam masa 2 jam kena tahu jawapannya semua. Kalau you miss dan you fail, satu paper tu you fail. Kalau dulu medicine, satu paper fail, you kena repeat the whole year. Jangan main. Kesian tak orang yang jadi nak jadi doktor ni, belajar sampai nak gila. Memang ada orang jadi gila pun. Okey, ada kawan saya. Tapi yang penting disebabkan tidur tu tak cukup. Selalu nak exam, kononnya kita last minute nak study, ingatkan boleh selalu buat macam tu. Tapi kalau 5-6 tahun saya belajar jadi doktor dulu, kalau tak jaga diri, memang boleh jadi gila pun. Pasal apa? Tak tidur rupanya, besok blur. Dia jadi jam, jadi blackout. Jangan main. Baik, seterusnya. Anda tak boleh buat decision yang logical. Bahaya tak?
rosak tak kita punya pemikiran. Selalunya sebagai katakan you dah senior kat you punya tempat kerja, suddenly you tak boleh buat keputusan, you susah nak fikir lah dan tak boleh fikir pula tu, okey, dan you selalunya emotional kalau tak cukup tidur. Baik, saya ada kata tadi dia boleh lawan kanser pun kalau cukup tidur. Berarti kalau tak cukup tidur, you tak boleh lawan kanser lah. Sebab tu orang yang penyakit kanser dengan klinik saya, salah satu saya tanya dia orang ialah hilang selera tak, hilang berat badan tak, demam tak, ada buang yang besar tak. Yang seterusnya saya tanya macam mana tidur you. Okey, kalau tidur tu okey, insya-Allah, okey. Ada chance you boleh lawan kanser you dengan lebih cun dengan suplemen makanan dan ada lagi ubat-ubatan lain lah. Seterusnya, infection. Orang yang tak cukup tidur senang mendapat apa orang panggil infection, dapat jangkitan penyakit. Okey. Jadi orang-orang yang zaman-zaman COVID semua dan sebagainya, make sure you tidur cukup. Okey. Sebab orang yang cukup tidur, immunity-nya tinggi, dan bila immunity-nya tinggi, you boleh lawan dengan kanser pun. Kan? Sebab saya dah baca kajian ni banyak kali keluar. Mungkin you pun dah, kalau ada saintis kat sini, you cuba tengok. Orang yang ambil vaksin, ni ada kaitan ni. Kalau you nak ambil vaksin besok, bila-bila pun, bila kita ambil vaksin, didapati orang yang tak cukup tidur, kan, masa dia ambil vaksin besoknya tu, dia punya effectiveness lepas pada dia ambil vaksin tu, cuma 50% je. Boleh faham tak? Berarti kalau you ambil, kalau you cukup tidur semalam, you lawan steady 100%. Tapi kalau semalam tidur baru 2-3 jam, bangun kencing, tak boleh tidur, lepas tu marah-marah pula lagi, bangun pagi menguap aja, you ambil vaksin, you cuma 50% je dia punya effectiveness. So kena hati-hati orang tak cukup tidur ni. Kalau you ambil vaksin apa pun lah, yang penting orang buat kajian ni flu vaksin. Flu ni virus lah kan. Seterusnya, bagi mereka yang kerja malam, night shift worker. Okey, tahu tak night shift maksudnya macam nurse, macam kerja-kerja polis ke, kalau kena kerja waktu malam, selalunya kerja hospital lah, kerja-kerja kelang, pilot, steward dan sebagainya tu, hati-hati. Sebab bila you selalu sangat memang fitrah dan memang macam tu kerja kan, tapi kalau boleh cuba tengok apa yang jadi dalam badan you. Sebab kita dapati ramai orang kalau tidurnya terganggu waktu malam, dan dia boleh tidur siang, tapi beza tidur siang dengan tidur malam, sebab hormon melatonin cuma keluar waktu malam sahaja, waktu matahari tak ada. Tak aci kalau you gelapkan melalui lampu atau cerahkan melalui lampu, tak pakai. Sebab kita tak boleh tipu body kita lebih sensitif kepada bulan, bintang, matahari, cahaya dan sebagainya. So kalau selalu tak kena apa tu tidur yang betul, waktu malam yang tidur sebenarnya, maka ada banyak kanser seperti breast, seperti uterus, seperti prostate. Kanser-kanser ni senang hinggap kepada orang yang tidurnya agak berputar ikut jam yang berasingan. Maksudnya kalau patut tidur malam, dia tidur siang macam tu. Okay. Ataupun kadang-kadang terganggu juga tidur. Baik, seterusnya, saya dah cerita tadi diabetik lebih meningkat. Satu lagi adalah masalah leptin dengan ghrelin. Ini masalah rasa lapar dan rasa kenyang. Memang terganggu. Sepatutnya you rasa kenyang, you masih rasa lapar. Tapi selalunya you tak akan rasa kenyang. You selalu akan rasa nak makan lagi. Walaupun dah patut dah kenyang, macam lapar je selalu. Okay? So jadi appetite you selalu meningkat, you selalu lapar, dan you dapat insulin resistant, maksudnya insulin you dah tak berapa berfungsi baik, maka you senang dapat glukos tu jadi meningkat. Okey, jadi orang yang ada diabetes, lagi sekali saya ingatkan, hati-hati dengan tidur you. Boleh? Jadi malam ni saya bagi nasihat banyak untuk orang kanser, untuk orang diabetes, untuk orang blood pressure dan autoimmune. Autoimmune memang kalau tak cukup tidur, you jangan nak bagi ubat apa pun lah. Dia cuma sementara je. Yang nak bagi baik ialah tidur. Jadi Tuhan tu kan dalam ayat-ayat bukan nanti saya nak bagi tahu pula, ada reference yang anda pun boleh pernah dengar. Tapi interesting sangat, ada 3-4 tempat dalam Quran tu yang diperingatkan bahawa tidur tu amat di pay attention, maksudnya diberi perhatian yang cukup besar.
So tidur banyak kali diceritakan tentang malam, kenapa digunakan untuk rehat dan sebagainya. Tapi kita sambung dulu. Apa kerosakan lain? Kerosakan seterusnya, you dapat amyloid. Amyloid dalam otak you ialah protein yang macam yang berkarat-karat lah. Dia senang lekat ke dalam otak kita sehingga kan boleh jadi penyakit apa saya sebut tadi, Alzheimer's disease. Maksudnya protein amyloid ni, amyloid beta plaque ni senang melekat di otak kita dan memang terkenal. Dia menyebabkan Parkinson, menyebabkan Alzheimer's, okey. Dan kadang-kadang sampai dia mengganggu tempat-tempat yang kan otak kita bagi signal untuk hormon, hormon kita pun hara jadi. Orang perempuan tu terutama sekali kan, betul tak? You saya kesian jugalah sebab apa, memang you banyak tanggungjawab. Dan kalau hormon pula membuatkan you jadi kelang kabut dan huru-hara, lagilah tak sedap badan you kan. Okey, kita nak habis lagi 1-2. Bagi mereka yang suka bersukan dan sebagainya, kalau you tak cukup tidur, memang performance you. Terutama sekali kalau siapa yang buat accurate punya sport seperti archery, apa tu memanah, ataupun mereka yang buat apa tu shooting. Sport semua memerlukan accuracy. Lari pun kena betul-betul dengar apa tu dia punya tembakan, bila kadang-kadang you salah buat, batal you punya larian, ataupun you terlambat reaction you. Selalunya reaksi timing you memang lambat daripada kebiasaan kan. Kalau main bola ke permainan apa, especially combat fight ke apa, bahaya sangat. Kalau you tak tidur malam tu, besok pagi you nak nak lawan boxing, baik tak salah. Buat bunuh diri je, faham tak? Memang orang dah buat kajian. Saya pula di Majlis Sukan Negara dulu betul. Kalau malam semalam dia pergi disko ke, dia pergi mana ke, lambat balik, curi-curi keluar daripada camp training, kita dah nampak. Besok memang performance dia haru biru. Okay. Last kali ialah detox. Rupanya masa kita tidur, Tuhan bagi cantik sekali. Usus kita boleh rehat, perdarahan peredaran darah kita semua lebih fokus kepada organ-organ bahagian usus. Jadi cantik, dia detox banyak bahan-bahan yang beracun dalam badan kita. So jangan ambil enteng. Surah Ar-Rum saya tulis kat sini ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian daripada karunia-Nya. Berarti Tuhan kata di waktu malam dan siang tu, tidur tu ada keutamanya. Itu Ar-Rum. Satu lagi ayat Kursi yang kita dah baca selalu lepas sembahyang atau sebelum tidur tu, Al-Baqarah ayat 255. You mesti ingat ni kan, Allah kata salah satu daripada ayat tu bunyinya, yang tidak mengantuk usahakan tidur. Maksudnya Tuhan dah bagi sifat dirinya yang tak mengantuk dan yang tak tidur. Dahsyat kan, ayat Kursi kan panjang ayat dia kan. Jadi salah satu daripada one line tu kan, yang ujungnya naum. Okey, bagi saya yang tu yang penting sekali, kita harus ingat. Tapi ada juga lagi di surah An-Naba yang nombor 9. Jadi yang nombor 9 tu, dan kami telah jadikan tidur untuk kamu beristirahat. Jadi dia dah tulis dah. Jadi kita ni kadang-kadang baca, kita faham, tapi dari segi sains kita kurang prihatin lah kan. Maklumlah, siapa nak cerita sampai 25, nak kena pergi buat kajian, nak kena baca. Dan malam ni saya mengharapkan ayat-ayat Quran yang kita baca tu lebih bermakna. Dan bila Tuhan kata tidur untuk beristirahat, Rasulullah SAW tu buat kailullah dan sebagainya tu, baru kita faham. Sebab dia punya stres, dia punya fokus kepada tidur tu, memberi perhatian sangat-sangat supaya kita jangan melawak kan. Sebab tu sampai ada tata cara tidur pun, dan kita bangun 1/3 malam tu pun ada sebab kan. Jadi sebenarnya sains cuma mengkonfirmkan apa yang Tuhan dah kata dan apa Rasulullah SAW yang dah mempraktikkannya kan, sambil kita berwuduk. Sebab tidur tu macam preparation untuk mati kecil, satu cerita. Tapi dari segi sains pula, nak masuk ke gelombang yang 4 saya kata tadi tu, wave yang ke delta wave, very deep sleep tu. Wow, memang masa tu memang betul-betul very very powerful dan very quality based sleep.
Dan kan sebelum tidur dimintakan bersihkan tempat tidur supaya takut ada apa-apa dan sebagainya itu kan, dikibas-kibas. Membuatkan tidur tu tak boleh kita pakai terjun je atas katil macam tu, betul tak? Dan posisi tidur lagi pun nak mengiring ke kanan atau ke kiri. Dan kenapa kita kan bila Rasulullah kata dia letak tangan kat pipi dia, mengiringkan badan sebelah kanan, rupanya liver tu sebab paling berat antara organ yang dalam badan kita adalah liver. Jadi liver tu nak dimintakan bawah sekali. Jantung sebelah tengah dan kiri sikit kan. Jadi kalau you mengiring sebelah kiri, kalau jantung jadi turun ke belah kiri, lepas tu liver pula kan sebelah kanan, liver pula orang besar-besar ni dia dah semua fatty liver. Tahu fatty liver tak? Liver yang disalut dengan fat pula tu lagi. Berat sangat, jadi jantung kita pun jadi penat nak kerja. Faham tak? Macam tertekan pula. So